أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم كن معنا ولنا دائما يا أرحم الراحمين. Saudara hadirin dan hadirat serta pendengar yang saya kasihi sekalian, pada malam ini saya akan sambung perbincangan berkenaan dengan hukum hakam munakahat ataupun nikah kahwin ini. Pada minggu yang lepas kita telah bincangkan berkenaan dengan hak-hak yang didapati oleh seorang wanita daripada suaminya, dan perkara ini akan dibincangkan daripada semasa ke semasa apabila ada poin yang berkaitan apabila saya baca buku ni. Dan pada malam ini kita sambung berkenaan dengan at-talaq ataupun perceraian. Saya baca buku ni. Ta'rif talaq menurut bahasa Arab melepaskan ikatan. Yang dimaksudkan di sini melepaskan ikatan perkahwinan. Telah terang dan jelas dari huraian-huraian yang lalu bahawa tujuan perkahwinan itu adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna. Itu nombor satu. Nombor dua, satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan. Dan nombor tiga, sebagai satu tali yang amat teguh guna untuk memperkukuhkan tali persaudaraan antara kaum kerabat lelaki yang itu suami dengan kaum kerabat perempuan, isteri, yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong-tolongan antara satu kaum golongan dengan yang lain. Ini tujuan perkahwinan. Kalau kita tengok tujuan perkahwinan itu adalah untuk hidup dengan pergaulan yang sempurna. Satu. Yang keduanya adalah untuk mengatur rumah tangga dan keturunan. Daripada perkahwinan itu akan lahirlah keturunan-keturunan manusia. Maka Rasulullah SAW sangat berbangga dengan umatnya yang ramai. Jadi sebab tu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia kahwin ramai. Lepas kahwin, kalau cerai dia kahwin yang lain pula. Maka Sayyidina Umar tanya dia kenapa kahwin, lepas pada cerai nikah pula lagi dan sebagainya. Dia kata innama tazawwajtu li ajlil aulad. Aku berkahwin kerana untuk mendapatkan anak yang ramai. Sebab itu adalah kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tujuannya. Dan daripada anak pula timbul pula cucu. Daripada cucu timbulnya cicit dan sebagainya. Jadi itulah keadaannya. Dan diriwayatkan bahawa Sayyidina Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah Taala kurniakan dia 20 kali bersalinnya isteri dia dengan 40 orang anak. 40 orang anak. Ada mengatakan sampai 100 lebih, 120 orang anak. Ini disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi saya nak sebutkan lahirnya anak-anak tersebut dalam bentuk mempercambahkan lagi bilangan orang Islam. Jadi bilangan orang Islam ni penting. Jangan kita pandang remeh pada bilangan orang Islam ni. Jangan kita rasa bilangan orang Islam dah apalah, sikit dah boleh, kena banyak. Jadi sebab tu kadang-kadang kita rasa bimbang juga. Setengah-setengah keadaan orang Islam makin sikit, orang kafir makin banyak. Bimbang benda-benda macam tu. Tak. Pernah satu ketika pada tahun 20-an dulu, orang Islam, orang Melayu dah jadi minoriti. Dah jadi orang panggil minoriti, dah jadi lebih sikit daripada orang bukan Melayu. Tahun 20-an dulu. Sehingga dikatakan bahawa kalaulah tidak kerana gejala tidaklah kerana krisis ekonomi dunia yang melanda seluruh dunia sampai ke tanah Melayu. Kalaulah tidak kerana gejala krisis ekonomi sedunia yang menyebabkan orang-orang bukan Islam, orang-orang yang bukan Melayu keluar daripada tanah Melayu pada masa itu, nescaya mungkin sampai sekarang ni orang Islam ataupun orang Melayu adalah golongan yang lebih sedikit daripada orang yang bukan Islam. Itu bahaya sebenarnya.
Bahaya. Dia nak orang Islam lebih ramai lagi. Itu di antaranya lah melalui ramainya anak, ramainya cucu, ramainya cicit kita melalui perkahwinan. Itulah yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga katanya pada tahun 40-an dulu pernah satu ketika orang Islam, orang Melayu kita tak sampai pun 50%. Jadi ada kata sampai 44% lah, macam-macam lah saya baca. Jadi ini adalah satu benda yang tidak boleh dipandang remeh. Tidak boleh dipandang remeh. Dan Allah Ta'ala jadikan ramainya tempat yang paling subur sekali orang melahirkan anak ni ialah di kawasan Palestin. Di Palestin ni di antara kawasan yang paling subur orang beranak. Tu. Mana ni kita nampak situ seolah-olah macam satu persiapan yang disediakan oleh Allah menambahkan bilangan orang Islam untuk menghadapi musuh utama dunia sebenarnya, iaitu orang Yahudi. Yahudi ni bukan musuh Islam saja, dia musuh utama dunia. Dia tengok orang bukan Yahudi adalah khadam dia, yang mesti berkhidmat kepada dia sebab dia adalah sya'bullahul mukhtar. Dia adalah bangsa yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita orang Islam biarlah ramai. Tapi kalau ramai tak ada kualiti tak jadi juga. Ramai dah orang Islam tapi belambak lanang hak isap dadah. Tak jadi juga. Tak. Makna kita kata kalau kita pergi tengok orang, bilangan orang yang isap dadah di kalangan orang Melayu, orang Islam, Allah tak tahu nak katalah. Tak, hero sokmo, juhang sokmo, tak payah tanding, juhang sokmo. Jadi kalau ramai tak ada kualiti tak boleh juga. Jadi sebab tu kena ada satu proses daripada kita sebagai ibu bapa, sebagai ketua keluarga, sebagai ketua pemimpin masyarakat, sebagai pemimpin kampung dan sebagainya, ambil jalan, ambil cakna supaya biarlah masyarakat di kawasan kita berkualiti segala-galanya. Dari segi ilmunya, dari segi mindanya, dari segi fizikalnya, dari segi persiapan yang lain-lain lagi demi untuk menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ramai saja tapi hak berlomba tu Allah. Nak katalah hari Jumaat dak kita kata dak berlomba dak. Tu berlomba motosikal harang, mak repik dan sebagainya. Hak terlibat dengan hiburan pula, ya Allah. Tak. Hero semua benda-benda begitu. Tak. Kita tak dengar ke orang. Jadi kita ni lemah ekonomi. Lepas tu ada pula hiburan, dah ada guna. Kalau hiburan biasa tak apa. Hiburan sekadar lagu raya tak kisah. Hiburan lagu sekadar hari kebangsaan tak kisah. Hiburan yang seolah-olah garam dalam lauk tak apalah, bukan lauk tu. Lauk orang kita makan tu ada garam tau. Ada garam tu, mesti ada garam. Kalau tak ada garam, lauk tak sedap. Macam mana pun kari warna pun import daripada India pun kari tu. Tak, bukan boneka je import daripada India, tapi kari import daripada India. Garang ada. Tak. Jadi benda dah. Ada orang tu buat bekal kamaing masuk dalam hutang. Masuk dalam hutang buat bekal ni nak masuk dalam hutang tu. Tak, kita kata dah. Nak duduk 2-3 hari. Garang tinggal. Tak jadi, tak sedap. Tak, kita kata dah. Okey. Mani tak kan tak gula je. Tak, kita kata dah. Tu jadi sebab tu hiburan tu sebagai garam sahaja. Bukan sebagai satu industri. Sekarang dah jadi satu industri. Jadi industri ni orang pendapatan situ pula. Salah tu. Dari segi hukum Islam salah. Minda kita mestilah ditumpukan kepada ilmu pengetahuan, bukan minda kita ditumpukan kepada benda-benda yang memenuhi emosi. Dia borang ni emosi, dia bukan minda. Jadi emosi ni perlu juga tapi kadar dia. Yang pentingnya minda tu yang pentingnya. Tu minda tu yang menyebabkan lahirnya sebuah negara yang hebat. Innamal umamu apa nama disebut tu, al akhlaqu ma baqiyat wa idza dhahabat akhlaquhum dhahabu. Iaitulah sesungguhnya satu-satu umat itu bergantung kepada akhlak yang baik. Akhlak tu tak akan lahir dengan orang yang bodoh, orang tak ada ilmu. Dia akan lahir daripada orang yang madani. Madani ni orang yang jernih, berfikir, minda yang tinggi. Macam mana nak dapat minda yang tinggi? Tak ada cara lain, mestilah menuntut ilmu. Menuntut ilmu.
Sebab tu kalau universiti dia hantar pensyarah-pensyarah dia buat PhD, buat master dekat luar negara. Sebab apa? Bukan setakat nak ilmu, biar berfikir, terbuka pemikiran tu. Atau luar negeri. Tak, kalau bidang agama Islam hantar ke London pun ada, atau ke Scotland pun ada, atau ke Mesir pun ada, atau ke Jordan pun ada. Sebab apa? Nak khidmat kepada universiti di Malaysia ni supaya lebih tinggi ilmunya dan lebih mantap pengalamannya. Bila pergi luar negeri ni banyak benda terbuka, minda terbuka. Okey, di samping ilmu, di samping minda pun terbuka. Jadi itu sampai pekat tu kita nak suruh minda kita ni bijak. Tak? Macam minda yang bijak ni akan melahirkan masyarakat madani. Madani ni di antara sifat madani yang asasi lah akhlak yang tinggi. Jadi kita ada ilmu, akhlak kita tak jadilah. Akhlak tak apa kalau akhlak jenis tidak disemai dengan baja, tidak disemai dengan ilmu pengetahuan, tak boleh. Jadi sebab tu Islam suka anak ramai, Islam suka umatnya ramai, dan Islam suka umat itu ada al-quwwah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siap sedialah kamu dengan segala kekuatan untuk melawan musuh-musuh Islam. Kekuatan tu bukan kekuatan tubuh badan saja, kekuatan al-iman wal amal soleh, kekuatan silah, kekuatan ilmu was saqafah. Ini kata Hasan al-Banna. Hasan al-Banna sebut benda ni. Kekuatan ilmu, kekuatan saqafah, kekuatan akademik, kekuatan persenjataan, kekuatan orang panggil apa? Kekuatan akhlak. Okey? Kekuatan fizikal. Ini pentingnya kita ni. Jadi sebab tu orang panggil, kalulah kita orang yang berkahwin ni sibuk mikir benda gitu, masya-Allah tidak ada masa nak mikir tentang cerai-cerai, tak ada masa. No, tak ada masa langsung nak mikir cerai-cerai ni. Nak kita bincang bab cerai ni, bab tolak, cerai. Jadi sebab apa orang ini duk sibuk sangat duk pas cerai, pas bunyi cerai, nikah lain pula pas cerai, tak? Nikah lain pula umpamanya tak. Begitu. Sebab apa duk sibuk benda-benda gitu? Sebab kita tak sibuk sangat, tak seria sangat nak jadikan zuriat kita, anak-anak kita, keturunan kita supaya lebih berkualiti. Kalau kita sibuk benda tu, kita tak fikir dah masalah cerai-cerai ni. Sikit sebanyak ada kesalahan tu, maaf lah, kecuali benda yang besar. Kalau curang cerita lain lah, kalau berzina cerita lain lah, hak tu memang dah, hak tu memang kena lah, patut dah kalau cerai pun dah kita kata tu keadaannya. Kemudian bila melalui perkahwinan dia kata menyebabkan akan berlakunya pertalian kekeluargaan di antara keluarga isteri dengan keluarga suami. Tak, keluarga isteri tak kenal pun keluarga suami belum ni. Kok nikah setapung tu kenal dah. Nak nikah lain ni. Orang Terengganu lawan orang Perak. Orang Perak lawan orang Johor. Kenal tak belum ni? Tak. Sebab apa? Dia sama-sama guana tahu khusus guana kenang tak. Kita kata cinta pandang pertama dipanggil tak. Lepas tu pergi Pinang dah. Dah tu kahwin pula. Jadi dah kenal dah. Satu keluarga di tempat lain. Jadi kalau ada apa-apa pun senang. Tak? Kalau ada apa-apa singgah rumah untuk biasa. Tak, kita kata dah. Tidur malam apa semua sebab apa ada kerja tulang, ada hal situ dan sebagainya. Jadi kita kata ada hubungan yang baik di antara keluarga itu sendiri. Bila ada anak pula, Allah kau baik. Sebab apa? Anak tu cucu pada 4 orang paling kurang. Tak tahu dah kok cucu jadi 2 orang ni. Tak, cucu 4 orang paling kurang. Dia mesti ada toki 2 orang dan dia mesti ada tok 2 orang. Orang luar kata nenek. Nenek 2 orang. Kita bahang Terengganu ni losong bahang tok je tak kita kata ni. Okey. Kemudian ada toki 2 orang. Orang luar panggil datuk. Ada datuk 2 orang. Ada nenek 2 orang. Maknanya kita kata ada toki 2 orang dan ada pula orang panggil dia tok 2 orang. Gitu, mesti gitu. Jadi tengok dengan cucu tadi mengebakkan pertalian di antara dua-dua keluarga tu makin baik. Ada pula pak saudara sebelah ayah, ada pak saudara sebelah mak. Ya Allah, masya-Allah. Kemudian pak saudara ni mestilah kami juga dah anak saudara kita. Kau kurangnya jumpa mana? Jumpa hospital. Tak, kita ke ziarah anak saudara kita, belah kita, dia pun ziarah juga anak saudara dia belah dia. Tak umpamanya tak. Jumpa hospital, anak saudaramu, anak saudara aku. Tak umpamanya pakat situ. Jadi kau kurangnya dah kenal dah situ. Tak. Kalau ada apa-apa kau boleh lah minta tolong dan sebagainya. Jadi itu saya nak katakan rapat hubungan di antara dua keluarga melalui perkahwinan itu. Ini tujuan perkahwinan. Jadi sebab tu kalau kita fikir benda tu tak ada cerai-cerai dah. Tak, duk sibuk sangat cerai ni sebab kita mungkin tidak ada ilmu yang memandu kita ke arah yang sebenarnya, ke jalan yang sebenar.
Sekiranya dalam pergaulan antara dua suami isteri tidak dapat menyampaikan tujuan-tujuan tersebut, bahkan pergaulan keduanya menjadikan sebab perpisahan antara satu keluarga dengan yang lain, yang disebabkan oleh ketiadaan kesepakatan antara suami isteri, maka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dibukakannya satu jalan keluar dari segala kesukaran itu, iaitulah pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban dengan tenteram antara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencari susunan atau pasangan yang cocok yang dapat menyampaikan kepada yang dicita-citakan. Teristimewa pula sekiranya perselisihan di antara suami isteri itu menimbulkan permusuhan, menanamkan bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain sedang ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka talak perceraian itulah jalan satu-satunya yang jadi pemisah antara mereka itu. Sebab itulah menurut asalnya hukum talak itu makruh adanya berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tuhan ni tahu bahawa kadang-kadang kok mana pun cermat orang tu jaga hubungan suami isteri, kadang-kadang ada gok sampai pekat balah. Ada juga perangai manusia. Ada pekat balah tu sampai pekat tak boleh nak kata apa dah. Jalan terbaiknya ialah cerai. Kalau tak cerai lagi itulah tak selesai masalah. Emosi terganggu, tak, pendidikan anak terganggu, kerjaan terganggu, kerjaan isteri terganggu, kerjaan suami terganggu, dah masing-masing dah hidup sekali, dah adalah sebab-sebab yang tertentu. Maka keadilan Allah, dengan keadilan Allah, maka Allah SWT telah memperkenalkan ataupun bukalah satu jalan untuk memisahkan di antara suami isteri ini. Orang panggil apa? Orang panggil talak ataupun cerai. Orang panggil cerai. Jadi itu yang dikatakan cerai. Jadi bukan semudah itulah. Bukan semudah itu sebenarnya. Dia adalah satu jalan yang terakhir untuk dilalui apabila tidak ada jalan-jalan lain yang dapat menyelesaikan permasalahan yang berlaku di antara suami isteri tersebut. Itu sebenarnya. Jadi sebab tu bila berlakunya cerai ni memang banyaklah cerai antara suami isteri. Boleh jadi sampai cerai kepada dua keluarga sekali. Belum ni baik sangat rapat ke benda apa. Tak, bila dah anak dia dengan anak natu tu dah cerai dah, dengan tu besar pun Jawa dah kita kata dah. Jawa. Bukan Bugis, Jawa. Okey. Bukan Banjar, Jawa dah kita kata dah. Jawa ni maksudnya dak apa molek dah hubungan. Jadi sebab tu dalam Islam dia takut dak molek hubungan tu lah. Dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan orang nikah sepupu. Sebab apa? Bila takut berlaku perceraian lah. Bila berlaku perceraian ni, kalau sepupu kok jawab dia gua ni mesti ada kaitan pak dara adik-beradik dah, anak-anak masing-masing nikah. Tak, pak dara mak dara. Jadi takut bila cerai kok bukan setakat cerai sepupu gitu saja, tapi jadi akan balah pula tu dengan besang-besang tu adik-beradik yang tanya tak. Ia akan jadi balah kat tu pula, lama-lama dak tegar sampai 2 3 4 tahun. Tak. Learning baru tegar dah umpamanya. Contohnya. Jadi itu hikmah dia. Tak, dalam mazhab Syafi'i tidak digalakkan. Disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Ada pun mazhab lain umpamanya Ibnu Hazm Al-Andalusi, disebutkan dalam kitab dia Al-Muhalla bahawa perkahwinan sepupu sunat pula. bukan makruh, dia jadi sunat pula. Sebab apa? Dia kata bahawa orang yang keluarga rapat ni, orang yang sepupu ni, dia kata ke mana lagi dia kata benih itu akan berkitar melainkan kepada untuk kedua suami isteri yang sepupu ni. Maknanya anak-anak tu akan mewarisi sifat yang mereka inginkan. Sebab apa? Tengok dah bila keluarga ni ada meh-meh je dia punya perangai dia tu tak. Begitu keadaannya. Jadi itu saya nak katakan bahawa yang penting sini nak sebutnya ialah tolak itu adalah satu jalan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal 'indallahi wa talaq, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang yang halal yang amat dibenci oleh Allah ialah talak. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hak halal tapi Tuhan tak berahi. Tuhan tak berahi waktu sekarang. Benda apa kak? Talak. Tu. Sesudah itu
dengan menilik kepada kemaslahatan atau kemudaratan, maka hukum talak ada 4 perkara, ada 4 bahagian. Nombor 1, wajib, iaitu apabila terjadi perselisihan antara 2 suami isteri, sedangkan 2 hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai. Ini jadi wajib. Iaitu kalau orang tu balah, kaedah dia, fa in khiftum shiqaq bainihuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini kaedah dia gitu. Iaitu apabila apabila kamu bimbang bertengkarnya di antara suami isteri, shiqaq bainihima, bertekarnya suami isteri itu sangat teruk, berbalahan itu, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Pada masa itu di antara caranya nak berdamaikan di antara suami isterinya ialah fab'athu hakaman min ahliha, atau seorang wakil. Suami atau wakil dia bincang dengan siapa? Bincang dengan hakaman wa hakaman min ahliha, dengan wakil daripada sebelah orang puang. Kau pandailah wakil tu. Biasanya tak lari pada pokok dara gitu. Wakil ni. Tak, dia kata dah. Belah lelaki panggil pok dara dia, wakil saya bincang dengan pok dara bini dia. Balah tu. Tak, macam mana nak selesai? Masa duk bincang-bincang tu, maka kedua-dua yang wakil ni tengok bahawa tak ada jalan lain dah ni. Kalau nikah juga kau teruk, kau lebang muka saang. Tak umpamanya. Kau rongok gigi dah lah cabut luatan dah. Tak, kita kata kena tumbuk dah umpamanya. Kalau dah, maka dua-dua ni tengok, kita nampak jalan dah dua-dua ni. Tak. Gamuknya mati atau depan ni seorang kalau kita pakai tebang dok juga nak supaya dia orang ni dok cerah. Akhirnya dia waktu sah cerahlah 2 orang ni umpamanya tak. Maka perceraian tu jadi wajib. Perceraian tu jadi wajib. Tu. Kemudian yang keduanya sunat apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajipan nafkahnya dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Suami ni tak ada pitih dah, nuak guana dah. Dan isteri pula tak ada dah, gantungan pada lain, kerjaan tak ada umpamanya. Maka arak ke suami, dah suami tak ada arah sangat dah. Masa tu dah nuak guna. Kalau lah dia duk bela juga isteri dia tadi, jawab dia tak makan lah. Minggu lepas dah 4 hari dah nak makan. Minggu ni masuk 2 hari dah umpamanya dah. Jadi minggu depan kokoh gitu maknanya cerah lah dah. Sunat cerah dah. Jadi sunat pula cerah kalau dalam keadaan begitu, sebabnya ialah kerana dia membabitkan hak orang lain yang tidak dapat dipenuhi oleh si suami tersebut. Ataupun kalau suami dia tengok isteri ni orang yang tak pandai jaga kehormatan, maka sunat dia ceraikan isteri dia. Macam mana yang tidak jaga kehormatan? Disebut dalam hadis ni, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiya anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inna imra'ati la taruddu yadal lamisin faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talliqha. Dalam dalam kitab Muhazzab, iaitu seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahawasanya isteriku tidak menolak akan tangan orang yang menyentuhnya. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau ceraikan perempuan itu. Dalam kitab Muhazzab disebut juzuk kedua, muka disebut sini muka surat 78. Makna dia sunat ceraikan isteri yang jenis orang pegang tangan dia tak ada apa-apa. Orang pegang badan dia tak ada apa-apa. Orang pegang rambut dia tak ada apa-apa. Jenis tak pandai nak jaga kehormatan diri. Tak umpamanya. Belakang tu sampai pekat tak tahu nak kata, tak ada tempat nak cium dah umpamanya tak. Kita katanya muka hak ni tak. Duk belakang ni teruk kena sini tak. Maka perangai tak molek gitu. Pada masa itu sunat diceraikan isteri begitu. Ataupun tak kira lah duk nega di pasar tak. Orang kenyik mata, kenyik pula dua-dua belah kenyik tak. Orang tu kenyik belah yang mata, dua-dua belah kenyik tak. Pakai spek, buang spek nak tunjuk ke kenyitan dia tu tak umpamanya. Dia kenyik orang ni, maknanya dia belawang. Orang ngorak ya, dia tu bini orang ni. Kalau dia anak dara cerita lain tak, kita kata ni bini orang tak. Orang kenyik lawang kenyik tu tak, kita kata. Orang babai juga dia tak umpamanya tak. Tu duk pasar umpamanya jual-jual ke apa semua tak. Kita pun tak tengok tak. Orang tu lelaki duk tengok je perangai bini dia. Kalau gini kau, kalau dia pergi Kuala Lumpur 2 hari bimbang, takut berlaku benda dok molek pula pada puan dia ni tak umpamanya. Kalau dia bimbang gitu, sunat dia ceraikan isteri. Kalau tidak ganggu emosi dia semua. Dah gua nak buat.
Sepatutnya dia didik lah. Mungkin dia didik dah tak jadi mendapa kau. Didik dah tak jadi mendapa. Time bulan puasa molek sembahyang tarawih. Puasa pun cukup, tak ada masalah dah, kecuali uzur dan sebagainya. Tapi dak kesan juga ngebe'ah tu. Dah. Orang mari rumah dia molek ada pakai kembang umpamanya dah. Okey. Tak ada keluar molek dah pakai jibak, pakai tudung molek dah. Tapi bila orang mari rumah dia pakai Allah, nak kata dah kita kata dah. Makna kita kata tak pandai nak jaga kehormatan diri. Hak gitu tu, degil gitu, sunat diceraikan. Tu kaedah dia. Nombor 3 haram, bid'ah, mana haram diceraikan dalam 2 keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu isteri dalam haid. Yang kedua, menjatuhkan talak sewaktu isteri telah dicampuri dalam waktu suci itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tathura thumma tahida thumma tathura thumma in syaa'a amsakaha ba'da dhalik in syaa'a talaqaha qabla an yamassa fatilkal 'iddatu allati amara Allah an tutallaqa laha nisaa'u. Rawahu jama'ah illa Tirmizi. Suruhkan oleh anakmu supaya dia rojok kembali kepada isterinya itu. Kemudian hendaklah dia teruskan perkahwinan itu sehingga suci ia dari haidnya. Kemudian dia haid kembali, kemudian suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jika ia menghendaki bahawa dia teruskan perkahwinan sebagaimana yang lalu atau diceraikannya sebelum dicampurinya, demikianlah iddah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya perempuan ditolak sewaktu itu. Riwayat jamaah ahli hadis lain Tirmizi. Maksudnya hadis ni macam mana? Haram hukum dia kalau ceraikan isteri dalam 2 keadaan. Keadaan pertama, kalau sekiranya isteri dia tengah haid, okey, tak bersih lagi, ceraikan isteri dia masa tu, hukum dia haram. Orang panggil talak bid'i. Talak bid'i, talak bid'ah. Apa orang panggil bid'ah? Benda tu tidak berlawanan dengan kaedah yang diberikan oleh syariat Islam. Tu orang panggil talak bid'i, talak bid'ah, talak yang tak sepatutnya, haram itu. Perkara itu adalah tidak disahkan dalam agama Islam. Yang kedua haram talaknya ialah apabila si isteri itu bersih, dalam keadaan bersih, tetapi dalam bersih tu dia telah mencampurinya, dia telah mengadakan hubungan kelamin dengan isteri hak bersih tu, tengah bersih tu. Pada masa tu haram dia tolakkan isterinya. Ini 2 keadaan. Tak? Jadi jaga-jagalah jangan buat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara tu cerai tu tak ada apa-apa. Masa tu oleh kerana masa tu adalah berkait dengan larangan Allah, maka cerai pun jadi haram juga. Begitu keadaannya. Okey, dah sebab apa masa haid tak boleh? Hikmah dia supaya orang lelaki kena faham. Orang perempuan ni bila dia darah haid, emosi dia terganggu. Darah banyak keluar. Bila darah banyak keluar ni fikiran celaru, kelakuan pun celaru. Setengah-setengah orang kelakuan pun jadi celaru. Keliru, jadi tak stabil kelakuan tak. Setengah-setengah. Banyak benda terganggu masa haid ni. Tiba-tiba dok tengah keliru, dok tengah celaru, pemikiran emosi kerana darah haid, darah banyak keluar tadi, tiba-tiba rak diceraikan dia. Allah, gila ayah wak ayah. Bimbang kau gila anak orang kan. Tak. Masa ambil dulu tak gila, atau mula gila. Takut gitu. Tak umpamanya. Jadi itu yang menyebabkan Islam larang sangat diceraikan isteri pada masa haid tersebut. Tu hikmah dia. Kemudian masa bersih, tapi masa tu dia telah mencampuri isterinya tu. Tak ada mengandung ada apa, dia telah mencampuri mengadakan hubungan kelamin dengan isteri dia tu. Masa tu bersih. Tak? Boleh tak dicerai? Haram juga cerai. Haram juga cerai sebab apa? Bimbang-bimbang takut masa dia cerai tadi terjadilah benih. Terjadilah benih. Jadi masa tu adalah masa yang sepatutnya dia tak boleh mulakan adanya benih, berlakunya perceraian. Dia bimbang juga benda tu lah. Tak? Bimbang benda yang sama juga. Takut terganggu kemaslahatan anak dan juga kemaslahatan ibunya kerana gangguan emosi dan sebagainya. Tetapi kalau terang-terang dah mengandung, dah terang-terang dah mengandung 2 bulan dah, 3 bulan dah, terik dah perut umpamanya, dah kita kata, dah pada masa tu hukum dia harus. Hukum dia harus. Kalau tengok dalam kitab Muhadzab tu saya tengok, hukum dia adalah harus diceraikan. Kalau terang-terang mengandung tak apa pula. Kalau
masa bersih tu tak tahu lagi ngandung ke tak, masa tu haram. Begitu juga masa haid tadi. Ini hukum syarak kata begitu. Mana dalil dia? Dalil dia hadis hak hangpa baca tadi, hak saya baca tadi. Iaitulah hadis ni dia ambil separuh. Sebabnya ialah kerana dia nak bincang masalah fiqh, dia tak mau bincang masalah orang. Jadi oleh kerana masalah fiqh, dia ambil separuh je hadis ni. Kisahnya macam mana? Kisahnya ialah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anak pada Sayyidina Umar, dia ada seorang isteri. Lalu dia ayah kepada Abdullah bin Umar ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak berakhir ke natu ni. Bila tak berakhir ke natu, dia suruhlah anak dia tadi Abdullah dia ceraikan isteri kamu tu. Aku tak berakhir tengok dia ni sebab dia perangai begitu begini dan sebagainya. Tak. Maka dia pergi ceraikan isteri dia tadi, Abdullah tadi, anak tadilah, dia pergi ceraikan isteri pada masa haid. Berita tu lalu dilaporkan berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun bersebutlah hadis yang kita baca tadi, murhu falyuraji'ha. Suruh dia rajak semula. Suruh dia rajak semula kepada isteri yang diceraikan tadi, sebab masa tu memang tak boleh nak ceraikan sebab haid. Kemudian thumma liyumsikha, kemudian ditahan dulu jangan cerai lagi isteri tadi hatta tathura, sehinggalah bersih. Barulah kalau nak cerai nak apa pun lepas pada itulah. Jadi saya nak sebut kat sini bahawa ini dalil yang digunakan oleh ulama mengatakan tak boleh cerai pada masa haid. Itu kaedah dia dah. Kita ikutlah hukum syarak kata begitu. Tak? Jadi orang tanya pun soalan, macam mana pula tok tua suruh anak dia pergi ceraikan natu, boleh ke tak boleh tu. Tak? Ada dibincangkan oleh siapa nama ni, dibincangkan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan dalam buku dia Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Dalam buku tu dia ada dua kisah hadis ni lah. Boleh tak seorang tu dia ceraikan isteri kerana orang tua dia suruh? Ada kuasa takat mana kuasa ibu bapa suruh ceraikan, suruh anak ceraikan isteri dia tu? Ada kuasa besar ke? Ataupun setakat mana kuasa ibu bapa nak tidak menerima cadangan anak dia lelaki nak kahwin dengan seorang perempuan tu. Umpamanya anak dia nak nikah dah, ada dah orang puan seorang calonnya. Dak, mak dak ui, ayah dak ui. Dak beri ke mana-mana pun. Begitu. Dak beri. Mungkin sebab apa? Sebab harta ke sebab tak tahulah. Dak macam-macam lah manusia ni. Kalau dak habis lah, harta tak boleh remung lah baru dia contohnya dak. Awak contoh je dak dia kata. Ataupun dah nikah dah, maka ayah ataupun ibu bapa kepada si anak tadi, iaitu si suami tadi, minta supaya anak dia ceraikan isteri, ceraikan menatu dah umpamanya. Maka setakat manakah kuasa ibu bapanya? Maka dibincangkan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan, sebenarnya tak ada kuasa, mak ayah yang tak ada kuasa. Ia nak nikah tu si anak. Maka kalulah si isteri tadi adalah orang yang baik, orang yang tidak patut diceraikan, tiba-tiba mak ayah suruh ceraikan juga, mak ayah tu dianggap sebagai at-ta'assuf fi isti'malil haqqi. Dia melampaui menggunakan hak. Dia adalah menyalahgunakan kuasa dalam bahasa Melayu. Kalau salah guna kuasa macam tu, tak wajib taat. Tak wajib taat. Dah salah guna kuasa dah. Tak. Mak ayah duk suruh anak dia cerai bini mu tu dak. Tak bahi sangat tengok dak. Asal usulnya orang miskin lah mungkin. Tak, asal usulnya lah orang yang tak kenal lah. Kadang-kadang kena negeri ada juga tak. Ada negeri. Orang ni orang Kelantan, orang Terengganu, orang Tamboh, umpamanya tak boleh lain negeri-negeri umpamanya. Orang ni orang contohnya tak kita kata ni, macam-macam lah yang berlakunya tak umpamanya. Ataupun kerana warna ke tak ada juga tak. Warna macam tak warna dah. Warna lain, hak tu warna lain, hak ni warna lain. Dan natu kena warna lain orang tak umpamanya. Maka dia pun gunakan dia ni sebagai ibu bapa, suruh anak dia ceraikan. Macam mana tu? Telah menggunakan salah guna kuasa. Mak ayah salah guna kuasa, tak wajib taat dah kalau kata bekat tu. Sampai bekat tu tak wajib taat dah. Begitu. Tetapi kalau sekiranya ada benda yang menasabah, memang perangai tak molek si isteri pada anak dia tadi, natu dia itulah, perangai tak molek, perangai yang sepatutnya tak boleh jadi natu dia. Kalau jadi natu dia akan datang orang dapat anak ke Allah, mana dah tahu anak dia dididik dan sebagainya. Kalau ada alasan, maka wajiblah kena taat kepada ibu bapa tadi. Kalau ada alasan macam tu. Tak. Begitu juga kalau sekiranya seorang lelaki tu dia kenal dengan orang perempuan, maka orang perempuan tu dah cukup dah baik dah umpamanya. Maka kalau mak ayah tak beri, pada masa tu kena dahulukan mak ayah dulu.
dak nikah dengan puang tu dak umpamanya. Tapi kalau dah tak ada dah orang lain, hak lain semua dak molek perangai dia seorang je yang juru umpamanya. Pada masa itu kalau mak ayah marah juga, mak ayah telah at-ta'assuf fi isti'malil haqqi, salah guna kuasa, tak wajib taat dah. Masa itu tak ada dah taat. Yang pentingnya ialah orang tu baik, perempuan tu baik, adalah yang solehah, yang boleh dijadikan isteri. Itu kaedah dia begitu. Boleh rujuk pada kitab Al-Mufassal, ada dibincangkan perkara yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita tengok pula lafaz kinayah. Ada segi. Makruh, iaitulah makruh diceraikan isteri. Iaitulah hukum asal kepada talak yang tersebut di atas. Tak ada mendapa, tak ada sebab mendapa. Dia rasa nak nikah seorang lagi. Bini dia pak dah umpamanya. Bini dia pak dah cukup dah kotak dah. Habis dah, tak boleh nikah dah kelima. Nikah kelima tak sah lah. Maka dia kenal pula seorang perempuan lagi. Dia pilih hak tua kali, cerai lah. Sebab apa kenal hak lain ni. Tu makruh, tak ada sebab mendapa. Tak ada sebab apa-apa dah. Tu makruh. Sebab dia dikenang kepada orang perempuan lain. Ini tak boleh, tidak boleh diterima sama sekali. Kemudian hak hak tolak ini adalah jatuh kepada suami, tak boleh kepada isteri, jatuh pada suami. Suami yang ada hak tolak ni. Jadi macam mana pula kalau isteri dia minta cerai daripada suami? Minta cerai dengan suami tak boleh. Kalau buat perangai macam tu, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dia sebut, dalam kitab Muhadzab pun ada sebut. Bergegar arasy Allah kalau seorang isteri dia minta cerai dengan suami dia dengan tidak ada apa alasan. Kadang tengok muka dia, muka isteri dia, suami dia dah berubah sikit, dah tua dah. Minta cerai dan sebagainya dah. Tu ataupun adalah sikit sebanyak silapnya. Mungkin tak cukup ibitih biasanya habitih imah ni lah umpamanya. Orang lain ada gelang belaka, kita ada gelang-gelang lama ni lah duk bakit. Orang lain ada kata pesen baru, pesen apa pun tak tahu lah pesen gitu gini-gini dan sebagainya. Kita kata ni lah duk main lah dia duk zikir kat tu dak. Orang lain la ilaha illallah. Dia zikir ni lah duk fikir dia main benda tu. Maka dia minta cerai dengan tok lelaki dia sebab tak dapat menyediakan gelang baru ataupun rata baru, cincin baru umpamanya, ataupun subang baru, ataupun kereta baru, baju baru dan sebagainya. Maka bergegarlah arasy Allah Subhanahu taala kan itu. Jadi sebab tu tak boleh orang perempuan ni dia boleh minta cerai daripada suami dia kerana beberapa sebab yang menasabah. Dalam kitab ni yang ditulis oleh Syekh Uwaid Kamil ni ada sebut dalam kitab Majmu' Fatawa. Dia ada sebutkan antaranya 4 benda yang besar. Yang si isteri dia boleh minta suami dia ceraikan dia. Yang pertamanya kalau suami tak semayang, tu boleh. Suami je ni tak sembahyang Jumaat je. Itu pun sembahyang Jumaat tu makna dia yalah takut orang kata kamunya tak sembahyang dia ni ke mana. Tak sembahyang raya, hak tu je sembahyangnya. Tak kita kata. Setiap kali raya duk baca, duk telek ke buku berapa takbir. Dia baca mendapa kok subhanallah mendapa dia ingat tengok tu. Mayang sangat dia raya Jumaat tapi mayang waktu tak mayang. Pada masa tu boleh minta cerai. Hak tu tak apa, tu tak gegar arah tu. Dak suami jadi dak. Tapi syarat dia nasihat dah tu. Nasihat lepas sekali. Allah, boleh minta cerai tu. Tak apa lah. Tak. Sampai pekat lepas orang minta dia mayang je, bukan minta piti. Ni bukan ki gelang ke mayang. Tak dia kata dah. Yang keduanya ialah kerana mabuk. Mabuk umpamanya tiap malam mabuk arak sokmo, ataupun sekarang ni orang tak panggil mabuk arak dah, isap dadah. Okey, isap dadah lembek sokmo kita kata dak. Balik itu kita kata dah isap dadah. Orang cocok mendapat kat lengang ni dak. Kita kata pasal baru ni dak. Ganja pula dak umpamanya, maka mabuk sokmo begitu, kerja buat dak, piti binding habis. Maka tu bolehlah minta cerai. Kalau macam tu boleh minta cerai. Bukan setakat minta cerai, minta pasah pun boleh. Tapi kita cakap bab cerai dulu dak. Bab pasah akan datang pula. Kemudian kalau sekiranya si suami paksa si isteri membuat benda-benda haram. Buat benda haram. Umpamanya membuka tudung, pergi kerja boleh, syarat dia jangan pakai tudung. Umpamanya ataupun pakai skirt. Dia buat apa? Aku nak suruh orang puji belakamu ni, biar orang kata bini aku umpamanya dak. Lawa dak akan tudung dak. Maka habislah rambut-rambut orang kata Allah macam sempu mendapa pakai macam Alan TV dak umpamanya. Orang puji gitu. Dak. Ada Alan TV kan banyak kan. Sempu-sempu dak kata dah.
Buat kita tegak ndaya rambut dak kita kata dia. Nak suruh kau puji ngak rambutmu ni. Dak katanya. Biar kata bini aku dak umpamanya. Suruh buat maksiat dah. Tu suruh buka aurat dan sebagainya. Masa tu sehari, 2 hari tak apalah. Dia minta maaf, dia sabar lagi. Sampai seminggu puan ni abang dak kita kata dah. Suruh gicu sokmo dak kita kata. Saya ni tanggung dosa sokmo lah. Dak abang ni pula suami pula tak boleh nak teruskan juga perangai suruh isteri buka aurat ataupun buat benda-benda haram tadi, maka hukum dia bolehlah si isteri tadi minta cerai. Boleh tak gegar arah dah gegar masa tu. Tak. Tu. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya kalau berlakunya penderaan kepada isteri. Bekok sini, minggu lepas bekok sini, minggu ni bekok sini pula, minggu depan atas ni bekok dai pula. Dah bekok semua. Dah orang panggil benda apa dia? Nama dia Minah contoh. Minah bekok orang panggil. Dah bekok hok mau muka dah umpamanya dak. Masa tu bolehlah si Minah ni minta dengan si suami dia cerai. Buat contoh je, bukan berlaku sungguh ni. Kan kata orang ada nama Minah dak ni buat lolok je. Nah, kira buat contoh nama senang dak kita kata dah. Hok senang kali nama gitulah. Dak. Gitu. Jadi itu keadaannya boleh minta cerai. Sebenarnya boleh minta pasah pun, tapi biarlah kita cakap sesa. Akan datang pula bab pasah pula dak. Kita kebicam gitu. Kemudian lafaz talak. Lafaz talak ni macam mana? Sebelum kita pergi lafaz talak ni, ada tak benda lain lagi hak kaitnya? Saya nak tengok sikit sini. Hak yang kait dengan hak tadi. Hak ni, hak talak ni adalah di tangan suami. Jadi isteri tadi tak ada hak nak ceraikan suami. Suami je ada hak ceraikan isteri. Kecuali tadilah dalam keadaan 4 sebab tadi ataupun contoh-contoh lain lagi. Hak 4 sebab tu disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa tu. Makna dia kalau ada benda yang salah satu daripada 4 sebab tadi dan sebab-sebab lain lagi yang munasabah, pada masa tu bolehlah si isteri minta cerai. Tapi dia tak ada hak nak ceraikan diri dia sendiri ataupun nak minta si suami beri hak cerai, tak ada. Sebab apa? Cerai ni adalah hak suami 100%. Tetapi walau bagaimanapun 4 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab apa lagi? Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Dah, 4 mazhab ni, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. 4 mazhab ni semuanya mengatakan bahawa ada hak tafwid nyala. Hak tafwid ni maksudnya si suami dia boleh beri, boleh beri kepada isteri dia hak cerai. Ambil kemung lah bab cerai, nak cerai aku beri kemung hak cerai. Kalau nak cerai apa mu sebut nak berapa cerai? Cerai berapa? Cerai 3 jadi lalu. Dia seruh. Jadi hak ni panjang juga cerita tak? Jadi saya tangguhkan hak ni pada minggu depan lah. InsyaAllah saya akan terangkan hak yang terakhir ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina fiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.